Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bermula takbir pada pekerjaannya itu bahawa engkau pukul akan dia selama-lamanya dengan cermati menakut akan dia dengan perkataan dan perbuatan dan fikir. Maka dikatakan bahawa kita nak mentadbir nafsu kita. Nafsu inilah yang sentiasa mendorong kita melakukan kejahatan. Jadi yang menyebabkan kita ini terhalang buat amal ibadat adalah disebabkan dengan nafsu. Maka nafsu merupakan musuh kita yang besar. Selain daripada syaitan, nafsu juga musuh kita. Jadi nafsu juga terlalu sering menyebut kita agar melakukan kejahatan, sehingga kita daripada ahli ibadat menjadi tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Kalau muslimah itu daripada menutup aurat jadi tak tutup aurat. Ini adalah kadang-kadang dengan sebab nafsu dan syaitan yang ada dalam diri kita. Maka untuk mentadbirkan pekerjaan itu bahawa engkau pukul akan dia selama-lamanya. Engkau pukul. Sebab itu disuruh kita mujahadah. Mujahadah dengan cara mujahadah dengan cermati menakutkan akan dia dengan perkataan. Dengan perkataan maknanya dengan arti kata, dengan perkataan-perkataan, dengan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang menyebabkan kita ini takut kepada Allah. Jadi macam kita kata, wahai jiwa yang banyak melakukan dosa, kita kena mencela diri. Dengan perkataan ini, dengan arti kata, kena banyak mencela diri sehingga nafsu kita jadi lemah. Maka sebab itulah orang-orang dulu dia selalu mencela diri mereka sendiri di hadapan Allah. Dan dia tidak melihat bahawa dia ini ahli ibadat. Dia tidak mengata wahai diri yang banyak ibadat, tidak. Wahai diri yang banyak dosa, wahai diri yang hina pada Allah Ta'ala. Maka dengan dia mencela diri menyebabkan nafsu itu jadi lemah, sehinggalah kuat dia amal ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah disuruh kita memukul nafsu tadi. Jadi dengan pukul tadi, pukul dengan tongkat menakutkan, maknanya dengan jalan menakutkan. Kamu ini wahai nafsu, kepada kamu lah aku akan dimasukkan dalam api neraka. Maka kita cela diri kita dengan mengingatkan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka boleh kita sebut di hadapan Allah dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kita yang telah kita lakukan agar nafsu tadi jadi lemah. Tapi kalau kita mencerita kebaikan kita, nafsu kita ni akan semakin tinggi. Bila nafsu tinggi, iman lemah. Begitulah keadaan. Maka disuruh kita ini agar sentiasa, biar kita duduk dalam dhaif, biar kita duduk dalam hina, biar kita duduk dalam lemah, kita kena mesti mengaku bahawa kita ini orang yang banyak dosa. Jangan mencerita kebaikan. Cuba kita jaga, kalau boleh jangan cerita kebaikan kita. Kerana menceritakan kebaikan kita ini menyebabkan nafsu nanti, menyebabkan kita lemah dalam melakukan amal ibadat. Sebab itu kata Luqman Hakim, la tanzur ila hasanatika walakin tanzur ila sayyiatika. Jangan kamu duk baca kebaikan-kebaikan kamu, tapi kamu bacalah kejahatan-kejahatan kamu. Jangan duk tengok kebaikan, tengok kejahatan-kejahatan. Ini dikira kita telah memukul nafsu, sehinggalah nafsu jadi lemah. Jadi yang merasa hebat, bagus, molek pada orang itu nafsu. Bila ada macam itu,
akan terhinggap penyakit-penyakit yang lain, penyakit ujub, takabur, riya dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa untuk kita nak tabih nafsu ini, kita hendaklah hukum dia, pukul dia dengan perkataan yang menghina. Sebab tu kadang-kadang guru-guru musyrik ni dia hina anak murid dia. Bukan tujuan nak hina, tujuan nak jatuhkan nafsu yang ada dalam diri. Sebab ini guru dia tidak boleh mengata atas nafsu, tetapi atas tarbiyah. Atas tarbiyah. Kalau tidak, masakan Asyibli diperintah oleh gurunya menjadi peminta sedekah selama 2 tahun. Sebab masa dia jadi gubernur, dahulu dia sombong sangat. Jadi bila dia belajar ilmu tasawuf, nak mentarbiyah hati, akhirnya disuruh dia akan menjadi peminta sedekah 2 tahun. Kenapa guru dia buat zalim dia ke? Tidak. Bukan guru dia buat zalim ke dia. Kan dia itu orang yang hebat, orang bersama dia buat macam tu. Tidak. Tetapi untuk mentarbiyah nafsu dia, itu nak beritahu. Berat kita nak tarbiyah nafsu. Sebab tu kalau kita jumpa dengan guru yang mentarbiyah nafsu, kadang-kadang tak tahan kita. Sambil kita duduk dengan dia, jadi kita jadi hina. Sambil duduk dengan dia, jadi kita jadi tercela. Kalau orang tak hina kita, dia hina kita. Bukan tujuan dia nak hina kita dan nak matikan nafsu kita. Sebab nafsu ni cukup jahat. Lebih-lebih nafsu yang tersembunyi. Kita ni masih baik dalam ibadat, padahal dalam ibadat kita sangat jahat lagi. Maknanya, maka demikian keadaannya. Kena pukul nafsu tadi. Kena pukul nafsu, kena hukum nafsu dengan perkataan biar banyak cela diri, jangan banyak puji diri. Hari ini orang cakap banyak puji diri, walaupun dia nak kata saya baik, tapi dia cerita apa-apa yang dia telah lakukan, maka itu menunjukkan dia baik. Maka sebenarnya dikatakan bahawa hukum nafsu tadi biar hina diri. Kita ni buat hina-hina diri ni kita sambung. Sebab kita tak rasa kita komang, kita rasa kita hebat. Ini nafsu yang boleh merosakkan amal ibadat kita. Kemudian dikatakan bahawa dengan perkataan dan perbuatan mujahadah. Sebab tu disuruh kita puasa, disuruh kita jangan bercakap banyak, disuruh kita berkhalwah, disuruh kita mengasihkan diri pada orang, untuk jangan sangat bergaul, untuk menghukum nafsu tadi dengan perkataan. Imam Al-Ghazali pengarang kitab kita ini duduk dengan gurunya kena basuh kandang kuda. Masa bila dia kena basuh kandang kuda tu, masa dia menjadi ulama besar. Kan dia ulama, apa dia belajar? Dah ulama lah kena belajar. Kan ulama ni cepat sombong. Orang-orang alim ni hijab dia tebal daripada orang-orang jahil. Sebab tu orang alim ni kalau dia ibadat banyak sebab. Sebab kerana nak murid dia, kerana sebab nak nama, kerana sebab nak pujian dan sebagainya. Lepas tu kalau orang jahil ini, kalau dia nak cari Tuhan, dia cari sungguh, betul-betul nak berubah diri. Orang alim ni dia susah. Sebab tu setelah menjadi ulama, akhir sekali dia itu belajar dengan seorang guru tasawuf sufi yang menyucikan hatinya, lalu diperintahkan agar membasuh kandang kuda. Masa basuh kandang kuda, air pertama boleh lama-lama basuh ni, mari dia tak dalam hati ada kesabuk suruh basuh kandang kuda. Maknanya aku ni orang hebat kan, aku ni ulama, tiba-tiba untuk guru basuh begitu. Masa dia cakap dalam hati gitu, untuk dia panggil. Dia guru tasawuf boleh panggil dia. Dia kata, mu tahu tak sebab aku suruh basuh kandang kuda? Sebab hati kamu lebih kotor daripada kandang kuda. Tu aku nak bersihkan. Baru dia faham. Baru dia faham penyucian hati tarbiyah. Sebenarnya kena hukum nafsu. Kalau kita tak tahan dihukum oleh guru musyrik, kita hukum sendiri. Tak begitu. Maknanya kadang-kadang guru dia berhak menghukum anak murid dia untuk membersihkan nafsu. Tapi anak murid pula mencok malu. Jadi akhir kali buat program poster sunat ramai-ramai. Mana nak hukum nafsu gitu. Sebab tu dia suruh mujahadah.
Jangan kita ini terlalu mengikut nafsu. Walaupun kita sedar kita adalah golongan yang paling kalah dengan nafsu, kalah dengan nafsu, tetapi jangan biarkan nafsu begitu, bahkan kena hukum. Kena hukum nafsu. Dalam kitab Haqaiq Tasawuf semalam mengatakan bahawa kalau orang itu buat dosa kerana mengikut nafsu, terus hukum serta-merta nafsu tadi, ataupun terus bersihkan. Dengan arti kata, kalau dia buat dosa saja, dia terus memperbanyakkan istighfar. Ada orang dia terlupa, hari ini satu hari dia tak berzikir, lalu dia berkhalwah 10 tahun. Maknanya menghukum nafsu. Imam Al-Ghazali dia pergi di satu tempat. Masa itu dia masyhur, ni pengarang kitab kita, dia sudah masyhur, orang sebut belaka nama dia. Dia pergi satu tempat, orang puji dia. Dan dia harapkan kaki dia pergi tempat itu 10 tahun. Dia tak pergi tempat itu 10 tahun. Lepas 10 tahun orang pergi. Lama tak pergi. Lama tak pergi situ. Kerana apa? Kerana nak membersihkan hati. Sebenarnya orang-orang yang nak menjalani perjalanan kepada Allah, begitulah keadaan dia. Yang dipikirkan bagaimana nak membersihkan nafsu, bagaimana perjalanan dia dengan Allah, bagaimana perjalanan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia memikirkan akan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Lalu dikatakan bahawa dengan perbuatan dan juga dengan fikir ni muhasabah. Kalau banyak muhasabah, mari takut Tuhan. Kalau kita banyak fikir, kira, muhasabah ni mengira diri, bukan mengira duit. Kita ni duk kira apa nak tak benda apa di dapur, siling nak tak siling apa, siling kapur boleh. Fikir bak nak tahu warna benda duk fikir. Warna apa? Warna biru, hati-hati biru. Warna hijau. Ke nak warna kuning, duk fikir apa? Duk fikir ke warna. Sebulan duk fikir ke warna. Fikir warna happy masuk. Orang dahulu dia fikir diri dia. Fikir diri dia. Sampai ada setengahnya sampai tak makan minum, tak fikir ke diri dia, takut ke Tuhan. Takut ke Tuhan. Ada sahabat Nabi mati kerana takut. Takut, salah, tersalah, tertengok orang. Dia salah, tak macam mana dia jalan, nampak orang-orang yang mandi terbuka aurat, tapi terbuka sikit lah mungkin, tapi tak cerita. Allah tertengok, menyesal dia. Nangis yang mana tak jumpa Nabi, malunya nak jumpa Nabi buat dosa. Malu tak jumpa Nabi. Apa Nabi ditanya, mana sahabat tak mari? Sahabat tak mari. Jadi akhir sekali pergi kerana malu nak berjumpa Nabi. Jumpa Nabi, akhir sekali bertaubat, menangis-nangis, bawa mati dia. Takut dia ni bawa mati. Bila dengar dia sudah mati kerana takut, lalu Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi pergi ziarah dia, nak masa nak pergi ke kebumian di kubur, Nabi tak boleh nak berjalan dengan molek. Jalan lah, tak ada apa-apa pun depan. Bila ditanya, Nabi mengatakan bahawa aku telah melihat malaikat terlalu ramai sampai tak boleh nak berjalan molek, mengiringi jenazah lelaki ini yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang kita bimbang, kata Imam Al-Ghazali, tanda seseorang amal ibadat tidak diterima oleh Allah adalah dia tidak merasa takut kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amal orang-orang yang bertakwa pada Allah. Bermakna orang yang tidak takwa pada Allah, Allah Ta'ala tak terima. Kita ni dulu sakit baru takut. Sehat sakit tak takut dulu. Bila sakit berapa-apa takut pula Allah, padahal matilah aku rasa takut pula. Allah Ta'ala beri sihat, mana-mana ada, tak ada benda dulu. Inilah hati kita yang lalai kepada Allah.
Sebab itu bahaya. Kita ini mesti kena cari jalan macam mana nak takut Tuhan. Sebab itu disuruh kita pergi ingat kepada kematian-kematian. Kalau ingat mati akan jadi surut kita kepada Allah. Ingat pada dosa. Ingat umur kita ni berkurang, bukan bertambah. Kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Maka rugi binasa orang yang semakin dekat dengan Allah perjalanannya, tetapi dia itu semakin jauh dengan Allah, rahmat Allah. Lalu berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, sesiapa yang umurnya 40 tahun, amal ibadatnya sedikit, maksiat lebih banyak, sebenarnya dia bolehlah siap sedia untuk masuk neraka Allah. Lalu disurai oleh ulama mengatakan ini kebanyakan begitu kalau umur 40 tahun. Dan apabila umur 40 tahun, kalau dia itu ahli maksiat, maka bergembira para iblis dan syaitan. Apabila dapati bahawa dia sudah berjaya menarik orang. Sebab itu nak siapa umur 40 tahun ni, Masya Allah, nak masa remaja lagi dia tarik. Lepas pada remaja pula, dah dewasa nak sampai ke umur 40 tu 30-an, di situ gitulah. Mana dia tarik agar lalai tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa untung? Orang yang untung ni orang muda-muda lagi, yang sudah melakukan amal ibadat pada Allah. Sebab tu kita yang sudah lepas ini, jangan biarkan anak kita lalai. Kerana anak kita boleh tolong kita. Anak kita ni boleh tolong kita. Jadi jangan biarkan anak kita lalai. Pastikan anak kita ini belajar ilmu agama. Dan kalau anak lepas dengan cucu kita. Kerana cucu kita pun juga boleh doa kepada kita sebenarnya. Bila dia doa kepada ayah dia, mungkin dia akan doa lagi kepada yang atas lagi. Moga-moga sampai juga pertolongan itu kepada kita. Jadi nak beritahu bahawa nafsu ini tak boleh biar, mesti kena hukum. Kena hukum nafsu. Lalu dikatakan dengan perbuatan dan dengan fikir, dengan muhasabah, dengan banyak muhasabah. Umpama barang yang menyebut setengah daripada orang yang salihin, setengah sebagaimana yang disebut oleh orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh dahulu, mana ada dia cerita, tengok Saidina Umar kata apa. Saidina Umar kata, kalaulah neraka itu seorang je ahli neraka, yang lain semua masuk syurga, maka ahli neraka itu adalah Umar Al-Khattab. Ini siapa kata? Saidina Umar. Sehingga Saidina Umar ambil batang jerami, saya mau menangis. Allah, malahnya aku, kenapa aku dilahirkan atas muka dunia. Maknanya lebih baik jerami ni lah, kerana tidak dihisap di hadapan Allah, tidak dikira di hadapan Allah. Binasa Umar, dia kata. Nanti bagaimana nak menghadap Allah Ta'ala. Saidina Umar Al-Khattab. Bagaimana amalannya? Saidina Umar Al-Khattab tidak tidur siang dan malam kecuali tertidur. Dia tak tidur. Malam tak tidur, siang tak tidur, malam tak tidur, apa menangis. Orang nak pergi jumpa dia, tengok-tengok malam, takut ganggu malam, besok tidur di masjid. Tidur di masjid, jumpa malam tu. Jumpa malam tu orang menangis dalam masjid. Maka tengok, oh ni orang muda ni bagus menangis dalam masjid. Malam-malam dia menangis. Esok pergi jumpa Saidina Umar. Bila nak jumpa Saidina Umar, terkejut orang tadi. Rupanya orang ni lah yang menangis malam-malam. Rupanya yang menangis malam-malam itu adalah Khalifah. Dia Khalifah. Takut dia kepada Allah. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz, orang yang soleh. Dia ni orang ni, kalau dia soleh betul-betul, dia memang takut Tuhan. Kau soleh, kau takut. Kita tak soleh, tak takut. Terbalik, patutnya kita tak soleh, tak takut. Ini kita tak soleh, mana tak tahu takut soleh. Takut rasa baik. Tapi tak takut saja. Tak takut. Dia ini soleh, kuat amal ibadat, tak takut dan takut kepada Allah. Sehingga kan Abu Lais
Abu Lash mengatakan bahawa di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali mengatakan ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan dia itu sujud kepada Allah sampai kepada kiamat. Dan dia sujud ketika itu dalam keadaan menggigil, takut kepada Allah. Dia sujud. Semenjak diciptakan malaikat itu sujud, dia tidak akan bangkit kepadanya sampai pada hari kiamat. Dan dia sujud itu dalam keadaan menggigil, ketakutan. Apabila di negeri akhirat bangkit kepadanya, bangkitlah dia, bangun. Lalu apabila azab api neraka dinyalakan, lalu dia sujud pula kalian. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah, kita ini sebenarnya belajar nak cari takut je, bukan belajar nak cari alim. Kalau nak cari alim, saya tak jamin kalau teman kita menjadi alim. Saya sendiri pun tak jamin lah nak jadi ulama, tak jamin lah. Duduk dalam jahil sama kita. Ada dalam jahil sama kita. Orang belajar ilmu ni bukan nak sibuk. Nanti kalau aku belajar orang tanya sedap, kan boleh jawab. Aku tanya, aku suruh pada tanyalah ustaz TV 9. Aku suruh pada dia, ustazah juga tanyalah ustazah. Tak perlu tanya kita. Jadi tujuan kita belajar ni apa? Tujuan kita belajar ni nak rasa takut Tuhan. Sebab sampai satu masa nanti kita akan jumpa ke Allah. Nak lari ke mana kita? Sampai satu masa jumpa Allah. Allah Ta'ala masa datang ke dunia, Allah Ta'ala beri rahmat. Dengan sifat rahman Allah, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala tutup kemukaan Allah. Kerana apa? Kerana keampunan Allah Ta'ala itu lebih. Kalau Allah Ta'ala buka kemukaan Allah, binasa habis kita. Binasa. Bila Allah Ta'ala timpakan tsunami, bagaimana? Cuba tanya orang yang ada pengalaman tsunami. Masya Allah. Saya jumpa seorang dia cerita, dia ingat kiamat. Dia ingat memang berlaku kiamat dah. Setelah dia melihat ombak tu tinggi, naik atas kepala, terus dia mati-mati kat kiamat. Dia hanya sebut nama Allah, dia minta tolong gitu je. Tapi dia tu selamat, alhamdulillah. Tapi dia cerita begitu, Allah takut, tak boleh sembahyang. Kalau dia nak bayang, takut. Kita ini mesti kena rasa takut pada Allah. Kalau takut, kena cari jalan dia takut. Fikir balik, sebab tu di antara jalan dia suruh muhasabah balik. Hanya fikir supaya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini hati tahu. Maknanya dari segi ilmu kita tahu, tapi hati kita lalai. Nafsu masih lagi menguasai kita. Maka dikatakan bahawa tengok orang-orang yang solehin, orang soleh bahawasanya adalah dirinya menyeru kepada maksiat. Bila mari dalam hati nak buat maksiat. Sebab setiap orang daripada kita akan ada dalam hati nak menyeru pada maksiat. Maksiat, sama ada maksiat itu berbentuk harta benda nak ambil hak orang, ataupun maksiat itu maknanya dari segi kefahmatan, atau memang mari nak orang dan kita lemah, memang kita lemah. Ada satu cerita yang disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dia cerita ada seorang wanita yang miskin, ada anak. Saya tidak pasti ada tunggal ke ada suami, tak pasti. Pastinya ada dua. Tapi dia miskin. Sampai satu mereka tak ada makanan. Lalu ada jiran dia yang kaya. Jiran dia ni memang suka pada dia. Lalu dia pergi jumpa pada jiran dia. Dia kata dia perlukan duit untuk beli makanan untuk anak dia yang lapar. Lapar. Dia tengok anak dia menangis lapar. Kata lelaki yang kaya tadi, boleh, tapi kamu kena serahkan diri kamu pada saya. Lalu perempuan tadi pun balik. Tak jadi. Tidak jadi. Dia tahan tengok anak menangis lapar, dia pun pergi. Jawapan yang sama juga lelaki tadi. Lalu kerana teringat anak dia lapar, dia pun sanggup.
ketika saja dia hampir-hampir berzina, datang tubuh wanita tadi jadi menggigil ketakutan. Lalu lelaki tadi bertanya, kenapa kamu jadi macam ini? Katanya, aku ini benar-benar takut pada Allah. Kalau tidak kerana anak aku tidak akan buat macam ini. Kalau tidak kerana terpaksa, aku tidak akan buat macam ini. Lalu dia menangis. Dia takut, sangat takut pada Allah. Lelaki tadi temenung. Dia kata, kamu ini walaupun fakir tapi takut pada Allah. Sepatutnya akulah yang layak takut pada Allah, kerana Allah Ta'ala banyak beri nikmat pada aku. Lalu lelaki tadi insaf, bertaubat kepada Allah. Ambillah harta ini, untuk kamu beli makanan kepada anakmu. Dan aku ucap terima kasih kerana kamu ini menyebabkan aku ini bertaubat pada Allah. Lalu Allah Ta'ala perintah Nabi Musa, di zaman Nabi Musa sebenarnya. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa agar berjumpa seorang lelaki, Si'anu namanya, dan beritahu kepada dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Lalu Nabi Musa AS pergi rumah lelaki tadi. Bila pergi rumah lelaki tadi, Nabi Musa bertanya, apakah amalan kamu yang menyebabkan Allah Ta'ala menyebut namamu dan menyuruh aku berjumpa dengan kamu? Dia pun cerita, aku hampir-hampir berzina, tetapi bila perempuan itu solehah, yang soleh, yang baik itu menyebut nama Allah, aku pun jadi takut, lalu aku bertaubat kepada Allah. Lalulah dia ini menjadi ahli ibadat dan mati ia dalam keadaan beribadat kepada Allah. Lalu dikatakan berjumpa dia di dalam mimpi. Lalu bertanya, ia mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa aku kerana aku takut kepadanya. Sebab itu nak beritahu, kita kena takut dengan dosa-dosa kita. Jangan kita takut bila jumpa Allah, kita kena takut sebelum kita jumpa dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa kalau tinggal saja mari, orang-orang soleh mari, dia sebenarnya semakin kita soleh, menyeru buat maksiat semakin banyak. Dia gitu kaedah dia. Semakin kita baik, mari kita nak buat jahat, kau balik godaan. Bila kita berzikir, kita beristighfar, dia akan banyak benda-benda yang lalai lagi banyak. Kadang-kadang masa kita kurang berzikir, tidak beristighfar dan sebagainya, jalan nak buat maksiat itu tak ada, tapi cita-cita dia ada. Tapi bila dah dekat dengan Allah, jalan buat maksiat terbuka pula. Hanya iman saja yang membentengi, gitu saja. Gitu. Lalu dikatakan bahawa bila menyeru kepada maksiat, maka pergi ia dan tanggalkan kainnya, jadi dia buang baju dia. Dia buang baju dia, dia pergi dia di satu tempat. Pergi di satu tempat di padang pasir. Padang pasir. Kemudian tanggalkan kainnya, jadi tanggalkan baju dia. Kain itu baju dia, dan jadilah dia berguling-guling di dalam pasir yang panas. Pergi kat padang pasir, dia pun gulinglah tubuh dia dekat pasir yang panas, supaya rasakanlah. Rasakanlah dia kata. Dan berkata bagi dirinya, rasalah olehmu. Dia kata pada diri, rasalah olehmu wahai nafsu. Nafsu ni memang kena hukum. Mana boleh kita biar nafsu memang kena hukum. Kena hukum. Kalau rasa nak tidur banyak, lawan yang tidur banyak. Gitu. Minum air kopi banyak-banyak. Jaga malam, baru baca Quran banyak-banyak. Begitulah. Kena begitu, memang kena begitu. Lalu dikatakan rasa olehmu, maka api neraka Jahannam terlebih panas daripada ini. Dia diri tengah padang, dia pecah baju, dia guling atas panas. Panas pasir yang panas. Padang pasir panas. Nampak pasir panas, guling pula. Rasakan. Wahai bangkai dengan malam,
Disebut bangkai. Sebab apa? Sebab dia kata tidur, tak sedar mati, tak sedar pada waktu malam. Wahai yang selalu tidur pada waktu malam, umpama bangkai. Gitu. Bangkai dengan malam dan sia-sia pada siang. Siang sia-sia, tak ada manfaat ni. Tak ada benda manfaat juga ni. Ni orang soleh. Orang soleh ni dia tukar. Yang kata ini, orang soleh ni yang kata ini, dia ini orang yang soleh. Kalau tak silap yang kata ni Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in. Dia ni. Dia ni orang soleh yang tak tidur malam beribadat, tapi dia kata malam duduk saja. Malam duduk saja, tak pakailah diri, tak pakai, dia kata diri dia. Sebab itu kita ni kena banyak cela diri. Kalau kita tak mencela diri kita, kita akan ditawat oleh nafsu. Kerana nafsu memang suka menyombong diri lebih dan sebagainya. Kita cela. Biar kita jatuhkan nafsu tadi. Wahai diri yang jahat, Wahai orang yang lalai. Kata diri banyak-banyak, tak apa, hai munafik. Lepas tu orang bila panggil munafik, terima kasihlah kerana menyentuhkan hati saya. Kita dah ingat kata orang munafik. Orang kata munafik. Bahasa munafik. Kita kena maknanya terima kasihlah kerana menyentuhkan diri saya. Memang saya ni bahasa munafik. Banyak lagi. Banyak sahaja. Dia baru betul. Kita dah akan kata orang Jawa tu apa. Maknanya kata orang munafik ni. Mana kita marah orang, kita bukan munafik, kita orang baik. Ini yang jadi nafsu kita. Kita kalah dengan nafsu. Ada seorang anak murid nak belajar untuk guru. Guru ni Tok Guru Sufi. Jadi Tok Guru Sufi ni kata beginilah, mengikut akulah, mau belajar dengan orang lain, aku nak tunjukkan kamu pada guru lain. Baik, dia pun pergi. Bawa pergi. Dia pergi, kemudian masuk dalam satu pengajian ilmu. Guru ni guru fiqh. Dia pun mengajar. Tengah-tengah mengajar dia pun masuk saja, dia berdiri. Kata Tok Guru tadi, duduk kamu. Kata saya tak mau duduk. Kata guru tadi, saya tak mau duduk, awak baru datang. Kenapa awak tak mau duduk? Awak masuk dalam kuliah saya. Duduk kamu, dia kata. Saya tidak mau duduk. Kenapa awak tidak mau duduk? Saya tidak suka pada awak. Marah lalu Tok Guru mengajar tadi. Marah halau dia. Keluar kamu. Keluar. Dia pun kata, yang kata nama dulu Tok Guru, dia kata nama murid. Mau tengok tak? Tu, tengok tak? Ni, tengok tak macam mana. Okey, kita pergi ke Tok Guru seorang lagi. Pergi masuk ke Tok Guru seorang lagi. Masuk dalam kuliah. Tok Guru tu tengah mengajar tasawuf. Mengajar. Kata Tuan Guru, kamu orang baru, sila duduk. Saya tidak mau duduk. Tak apalah, mengajar. Berdiri. Orang anak murid pakat tengok belakang, dia pun kata ginilah, yang kamu yang diri tu minta tolong duduk. Saya tidak mau duduk kan. Sebab apa orang tidak mau duduk? Kerana saya tidak suka pada awak. Pada baru mari. Saya tak suka pada awak. Lalu Tok Guru tadi menangis. Dia kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, alhamdulillah, boleh jadi Allah Ta'ala telah membuka kepada kamu tentang keaiban aku. Boleh jadi, sehingga kamu memang layak berdiri daripada aku. Aku orang yang hina, layak duduk. Kamu orang yang lebih mulia pada aku, layak berdiri. Akhirnya hak diri tu duduk. Pada tu dia pun tanya anak murid dia, ada saya nak belajar orang ni ada. Tanya orang ni. Sebab itu pengajian kita diajar mencela diri. Sebab kalau kita tidak mencela diri, Imam Ghazali sebut, macam mana kita sebut, kenapa kita kalah dengan nafsu? Sebab selama ini kita ini tidak mencela diri kita. Kerana mencela diri ini melemahkan nafsu, menguatkan ibadat pada Allah. Tapi kita tak, kita memang suka. Kita mana suka.
Kalau kita suka orang cela kita, kita suka orang cela kita, orang potong kata itu, kita suka begitu, bermakna kita dapat menawan nafsu kita. Tapi kalau kita suka orang puji kita, orang sanjung kita, orang kata kita yang baik-baik, tapi kalau kata buruk, jagalah. Maknanya kalau orang kata orang molek-molek senyum saja. Tapi kalau orang kata orang molek perasa kita jaga. Mana kita kalah lagi. Memang nafsu nak begitu. Lepas tu disuruh dia kata mencela akan diri kamu tadi. Lalu dia berguling-guling. Lalu dia kata pula, rasakan api neraka ini. Rasalah api neraka yang terlebih panas, wahai bangkai pada waktu malam, dan sia-sia dia siang hari, tak buat benda pun ibadat. Tak buat benda pun amal ibadat. Itu yang pertama. Yang pertama untuk menghasilkan rasa takut, cela semua. Kali rasa lemah, rasa hina diri, rasa tu makna hingga rasa takut pada Allah. Dan yang kedua, supaya jangan mencengangkan ia akan taat. Yang kedua, jangan rasa hebat dengan ketaatan. Sebab orang dulu, kita ni dalam buat taat pun kena taubat. Ada orang taubat kerana buat dosa, ada orang taubat kerana buat ibadat. Dia taubat, kenapa kamu bertaubat? Kerana saya banyak sembahyang. Hai, banyak sembahyang pun taubat juga. Ya. Saya nak tanya saya. Cuba Allah Ta'ala beri pada kita 1 minggu kita sembahyang tahajud dah tinggal. Rasa mana? 1 minggu baru. Maknanya 1 minggu baru. Bila kita buat 1 minggu tak tinggal sembahyang tahajud. Rasa hati lah kita. Kalau orang tak puji, kita puji diri kita. Kalau orang tak puji kita, kita akan puji. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa bertaubat juga dengan sebab buat amal ibadat pada Allah. Kerana nak jadi hati kita ni betul-betul ikhlas Allah payah. Lalu dikatakan bahawa supaya jangan, yang keduanya, jangan kamu mencengang, rasa hairan dengan taat yang kamu buat, dengan taat yang dibuat. Sebab tu setengah-setengah ulama sufi dia seolah-olah menunjukkan kecelaan dia, bukan dicela. Dia tu orang molek tapi tamu ni orang puji dia. Orang puji dia. Lepas tu dia pun buat orang lain berzikir, dia tak berzikir, padahal hati hidup dah berzikir. Lalu orang pun kata dia ni bukan ahli ibadat. Sebab itu Uwais Al-Qarani tidak dikenali dengan ahli ibadat. Dia bukan orang ibadat banyak, tapi dia orang dekat dengan Tuhan. Hati yang ingat pada Allah Ta'ala. Katanya orang tak pernah tengok dia sembahyang sunat, padahal dia ahli sembahyang sunat. Rajin sembahyang, tapi tak tengok pun, tak kawan tak tengok pun dia. Sebab apa? Sebab menyembunyikan, supaya agar selamat hatinya. Kita ini kalau dipuji biasa rosak hati. Kalau gitu kena keji lagi rosak hati kita. Mana kita? Kalau puji memang rosak hati, mari ujuk. Tapi kalau orang keji kita, mari dendam pula, malu pula, Allah rosok lagi. Duduk mana? Sebab kita kena sedar, kita duduk dalam hati yang rosok. Kena duduk dalam peringkat orang puji tak apa, orang keji pun tak apa. Kalau boleh jadi. Maknanya kalau orang ini, kalau kita tak tahan orang puji, nanti kita jadi riak pula. Kalau kita nak orang keji tak tahan juga, duduk uslah lah kita. Jangan banyak bergaul dengan orang. Kerana bergaul dengan orang, sama ada orang puji kita, sama ada orang keji kita. Itu lah untuk bergaul dengan orang. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa jangan mencengangkan ia dengan taat. Jangan rasa hairan dengan ketaatan yang dia buat. Maka binasa, tetapi dipukulkan akan dia dengan mencerca dan mencela. Pukulkan dengan rasa hebat, rajin pada kita, pukul dia. Yang pukul nafsu. Dengan mencerca supaya jangan kita rasa hebat, taat kita cerca dan mencela. Dan kekurangan pada jahat. Jahat.
maknanya banyak buat jahat. Waktu kita yang pertama kita memang dilarang jangan cerita kejahatan kita pada orang atau orang Hindu kita. Maknanya hanya kita kena mengadu ataupun cerita depan Allah beritahu kita ni orang jahat, ataupun kita rasa kita jahat, ataupun kita kena mengaku kita jahat. Walaupun orang kata kita baik, ni orang kita baik, dia dengar rumah aku ni baik baru aku suka, punya aku baik maknanya dah kita kena cela kena kata gitu. Kalau tidak kita dah takabur kalau kita rasa kita baik dan berdosa yang padanya bagi-bagi daripada kesalahan. Mana bagi-bagi itu bagai-bagai kesalahan. Sebab tu dia suruh kita ini menceritakan dengan berbagai kesalahan. Sebab kita ini memang banyak dosa. Banyak dosa. Sebab tu dia suruh banyak berzikir pada Allah. Dulu saya ni zikir-zikir tak minat langsung. Tak apa zikir, tak zikir apa, pergi gitu. Bila kita belajar, memang betul. Di antara jalan nak menyucikan hati berzikir, supaya hati kita hidup pada Allah. Kadang-kadang bila orang berzikir tu hati jadi lembut, jadi ingat pada Allah. Mata pun cepat menangis kerana takut Tuhan, bukan kerana hilang hati juga. Menangis kerana ingat Tuhan, ingat dosa dan sebagainya. Satu lalu kita belajar kalau boleh sampai rasa takut kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa berdosa yang padanya bagai-bagai daripada kesalahan dan macam-macam dosa yang dilakukan. Dosa ini melibat anggota kita. Ada dosa itu melibatkan lidah. Ini dosa paling banyak. Fitnah, kutuk mengutuk, kata mengata, caci mencaci, hina menghina Allah, mana Allah. Kalau kita kata yang sia-sia pun belum tentu lagi kita selamat dengan Allah. Mana kita cakap tak beri manfaat dari segi akhirat, apa dah lagi yang memberi mudarat pada akhirat. Sehingga ada sahabat dia duduk, dia jelas dia masuk pula. Orang tengok, buat apa? Aku duk fikir ni binasa lidah ni. Duk fikir ke binasa lidah. Ada setengah orang soleh dah boleh letak batu dalam di batu jalan tak tahu. Kalau orang cakap tak balik kelam batu saya. Lekat itu. Jaga lidah. Menjaga lidah. Lidah dosa lidah dia banyak. Dosa mata Allah ni pun banyak tu. Banyak dosa mata. Dosa telinga Allah banyak. Banyak. Dosa mata, dosa lidah, dosa telinga. Maknanya batu berat. Ni hak paling jaga. Kita hak cakap ni lagi tak boleh jaga. Kapal boleh tak? Tapi dia nak jaga Allah. Nafsu ni, Masya Allah, selalu menyeru kita buat jahat. Buat jahat. Bila berzikir, kadang-kadang semakin nak dekat dengan Tuhan, jalan nak buat jahat, kau terbuka pula. Masya Allah. Jadi begitu pula Allah, ujian Allah Ta'ala begitulah. Lalu dikatakan bahawa dan yang demikian itu umpama barang yang disebut daripada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bahawa ia bersabda, "Lau anni wa Isa bin Maryam ukhizna." Saya sudah ada waw sudah ukhizna. Apalah ukhizna bima kasabtu hatani la'azabna azaban lam yu'azib bihi ahadun minal alamin. Boleh tak bagi dah? Law anni wa Isa bin Maryam akan ukhizna bima kasabtu hatani la'azabna azaban lam yu'azib bihi ahadun minal alamin. Jikalau bahawasanya aku itu Rasulullah dan Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam diambil akan kami berdua dengan barang yang diusahakan oleh dua ini, diisyaratkan dengan dua anak jarinya. Nabi tunjuk dua anak jari. Macam mana tunjuk Allah? Nabi angkat dua anak jari.
Jadi dua anak jari itu kenapa dua? Kenapa dua? Kenapa dua? Dosa kecil dah sudah. Kenapa dua ni? Kenapa dua apa? Dua orang lah, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kalau Allah Ta'ala ambil, kalau Allah Ta'ala kira apa aku buat ni, Allah Ta'ala kira, maknanya apa yang aku buat ini ditunjukkan dua anak jari. Dua-dua ni dia dan Nabi Isa lah. Dengan dua anak jari, nescaya diseksa akan kami, akan seksa yang tiada diseksa dengan dia, akan seorang daripada segala alami, segala alam ini. Kata Nabi Muhammad dia kena seksa juga kalau Allah Ta'ala hitung betul-betul dia buat. Kata Nabi Muhammad dan Nabi Isa, kalau Allah Ta'ala hitung betul-betul apa yang aku buat ni, tidak ada pengampunan Allah, hitung betul-betul aku buat, saya aku sendiri kena seksa, kata Nabi Muhammad. Di sini perlu dipahami bahawa Nabi ni bukan orang yang buat salah. Kalau dihitung Nabi pun, Nabi masuk surga sebenarnya, tetapi atas jalan takut Tuhan. Sebab Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Apa bukti Nabi takut pada Allah? Siapa yang paling banyak menangis dibandingkan pada Nabi? Jadi banyak kalau nak cerita buat Nabi. Jadi nak beritahu, maknanya sebagai jalan takut pada Allah ditunjuk. Kalau aku dan Nabi Isa dikira amal, aku akan diazab. Tak lagi orang yang lebih teruk diazab daripada aku berdua ni. Gitu gambaran Nabi kata begitu. Kita ni kalau dihitung, Masya Allah, tak ada orang lepas depan kita. Lepas tu kalau siapa rasa dia sudah selamat, sudah lepas, sudah baik, dan dia tak ada usaha pun nak baik amal ibadat dia, padam ke dengan ibadat kita buat ni? Zikir berapa kali sehari? Kalau ambil sebel tak boleh 100, tidur semua dalam. Kalau baca Quran baru 2-3 baris, tengok tu lambatnya lagi. Aku habis 1 juzuk, Masya Allah. Masya Allah. Kalau import banyak-banyak, mari kau fikir. Mari bergerak amal ibadat kita. Sebab tu kalau dihitung betul-betul, tak lepas kita. Kalau lepas pun dengan rahmat Allah. Dengan ibadat kita tak padam dia, dan dengan maksiat kita lagi dah banyak. Tidak dapat lagi digambarkan. Sama ada maksiat itu secara terbuka ataupun maksiat itu secara tertutup, yakni secara tersembunyi. Lalu mengatakan bahawa Nabi mengatakan demikian atas jalan takut kepada Allah. Dan Nabi adalah manusia yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi ketawa dia senyum sahaja. Senyum sahaja. Itulah sekadar dia ketawa sahaja. Kenapa? Kerana hati itu sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini, dan daripada Hasan. Hasan ini adalah Hasan al-Basri. Ia adalah orang tabi'in. Bahawasanya adalah berkata ia, tiada sentosa seorang kamu, katanya tak selamat seseorang daripada kamu, bahawa mengena akan dia dosa. Tak selamat kamu dengan sebab dosa kamu buat kamu. Kata Hasan al-Basri, dengan sebab kamu ada dosa tak selamat. Dia menggambarkan bahawa kalau kita buat dosa, tak selamat satu lagi. Banyak mana kita buat dosa, buat dosa. Lalu dikatakan bahawa tiada sentosa seorang kamu, tiada selamat seorang kamu, bahawa mengena itu melakukan akan dia dosa, maka ditutup akan pintu ampunnya. Lalu Allah tak tutup pintu pengampunan. Apa maksud itu? Begini, kalau orang itu terlalu banyak buat dosa, nanti pintu ampunan tertutup untuk diri dia. Adapun Allah Ta'ala sentiasa buka, tapi untuk diri dia tertutup. Yang tutup pintu pengampunan itu sebenarnya bukan tutup pintu pengampunan. Pintu pengampunan tak tutup, belum lagi tutup. Dari apa yang tutup? Yang tutup itulah dosa dia. Daripada dia tertutup dengan dosa yang untuk dia minta ampun dengan Tuhan. Dia orang kalau terlalu berlapis-lapis dosa, jadi tak terasa nak bertaubat.
Tak terasa nak bertaubat. Sehingga kan akhirnya tak ada rasa dah. Nak minta ampun dengan Allah tak ada. Kenapa? Maka seolah-olah pintu pengampunan tertutup untuk diri dia. Jadi yang tutup tu sebab dosa dia. Dosa dia tutup. Jadi akhir sekali dalam hatinya tak ada ingin langsung nak minta ampun dengan Allah, nak bertaubat dengan Allah. Inilah yang paling kita takut. Sebab apa? Sebab dosa. Kadang-kadang dengan tangguh kita, tangguh Allah. Hati ni nak bertaubat semua, tapi tak boleh hamba. Maknanya kadang-kadang mari minta malam ni pukul 12 nanti mayang nak taubat. Mari minta. Kamu tidur malam lah, kamu tidur malam. Kau boleh nak jaga malam. Kau kata nak jaga malam, kau buat tidur malam. Tak boleh. Allah mahu sungguh. Bimbang sungguh kita, takut nanti dengan sebab lalai kita, dosa kita, akhirnya tertutup terus kita nak bertaubat. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu taubat kecuali sampai masanya. Selagi ada nyawa kita boleh bertaubat. Selagi nyawa ada. Tapi kita jadi tak tertaubat, tak minta ampun, tak kembali pada Allah, adalah disebabkan kegelapan demi kegelapan. Gelap maknanya apa? Tidak nampak. Bila gelap dia tak nampak. Gelap jadi tak nampak. Bila tak nampak, akhir sekali tak nampak jalan. Akhir lupalah bertaubat pada Allah. Bila lupa pada Allah, tak bertaubat, maka itulah yang dikatakan oleh Hasan Basri, dosa kamu inilah yang menyebabkan kamu yang menutup pintu taubat kamu melalui dosa kamu. Dia teruslah buat dosa. Jadi sekarang ni dosa memang tak dapat nafi. Semua orang buat dosa. Tapi atas orang yang bertaubat kepada Allah. Maka ramai orang-orang soleh dahulu yang dahulunya dia itu ahli maksiat tetapi dia bertaubat kepada Allah. Yang dikatakan bahawa umpamanya Fudail bin Iyad, dia perompak tapi akhirnya menjadi ahli taubat, menjadi ahli sufi, orang yang mulia dekat dengan Allah. Siapa lagi? Malik bin Dinar katanya, orang yang suka berpoya-poya. Suka berpoya-poya. Bishrul Hafi begitu juga, ada yang suka minum arak. Tapi akhirnya menjadi ahli taubat dekat dengan Allah, menjadi aulia Allah Ta'ala. Wali-wali. Sebab itu kalau orang itu nak datang pada Allah, Allah Ta'ala sudah tidak melihat lagi dosanya. Kalau dia nak datang kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia tidak mau datang kepada Allah, maka dia dikira orang yang dosa yang sangat besar, ataupun dosa dia ini jauh daripada Allah. Kalau dia ini benar-benar tidak mau bertaubat kepada Allah, maka disuruh bertaubat. Bila bertaubat, tak kira dosa besar bagaimanapun, mudah bagi Allah menerima taubat akan hamba. Lalu dikatakan di sini, daripada ditutup akan pintu ampunnya, tiada yang lainnya. Tak ada sebab lain, sebab dosa kalau sudah tutup. Maka iaitu ia mengerjakan pada yang lain daripada yang pada suruh amalnya. Akibat daripada tertutup pintunya, pintu taubat itu tertutup dengan sebab dosa, disebabkan dia tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab itu kalau boleh kita belajar, kena latih juga lah diri kita, kena banyak istighfar. Istighfar semua. Jangan harap beribadah semua tempat ibadat ini kena ada pembersihan juga. Maka baju kita yang kotor jangan biar lama-lama. Nanti kotoran tu tak hilang. Tidak hilang. Kalau dibiar lama-lama tak basuh, nanti jadi busuk. Begitu. Akhir sekali dibiarkan jadi repuk je, habis binasa. Maka kotoran itu jangan biar. Bila kita buat dosa, teruslah. Teruslah. Siang tadi apa aku buat, Masya Allah, apa aku kata begitu, ni orang tu salah. Santos salah. Fikir-fikir masa orang mari salah kata begitu, lepas tu begini, malam-malam istighfar pada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
hingga akhirnya baca sajidul istighfar. Banyak minta pada Allah Ta'ala agar diampunkan dosa. Kalau orang tu kata saya ini kawan lain saya sendiri pun apa lah kalau sama dengan buat dah jahat sama, tapi kita kena letak dalam hati kita jangan putus asa. Kalau nafsu tidak pernah putus asa mengajak kita buat maksiat, kita pun tambah putus asa dalam buat ibadat. Gitu. Biar berlawan tak apa. Maksiat ibadat. Sama lama kalau ibadat kita kuat, akhir kali maksiat dia sekali. Yang jadi tumpang kita ni sebab maksiat banyak kepada taat. Bila maksiat banyak, maksiat inilah yang memberatkan kita buat amal ibadat. Maknanya yang berat tu, padahal amal ibadat tak berat. Akad takbir 2 rakaat mana berat tipu berat 20 kilo. Maknanya kan ringan saja boleh angkat. Tapi kenapa tak nak buat? Allah, nak mayat nak Tuhan apa ayahnya. Kalau puasa sunat, niat sama. Buka semua. Niat sama. Siapkan poin. Esok puasa sunat ni esok. Pagi beli makanan kanut nengok. Tak ni. Duduk dapur. Orang rumah tanya, nak ke dapur? Nak ke? Tengoklah kalau awak idah, saya makan. Memang dah. Makan. Dia kali nak puasa sunat kau jadi lama. Apa jadi gitu Allah. Lemah tunggu. Nafsu ni dia tak pernah putus asa. Akan sama tu. Sebab tu kita niat sama nak buat azab. Kalau aku sungguh-sungguh dah. Mulai-mulai ada baru tu makan sahur kan makan sahur. Tapi pagi-pagi kau malam juga makan juga. Alam ni dia pisang. Mana kalau itu tak ada. Kalau kita kalau. Tapi gitulah. Walaupun kita kalau, kita mesti tak putus asa. Buat juga, lawan juga. Moga-moga satu hari nanti Allah Ta'ala akan beri pertolongan pada kita. Hanya disuruh kita ni bersungguh-sungguh, nanti Allah Ta'ala tolong. Kita kan doa, Nabi Allah Ta'ala tolong. Ada seorang wali Allah. Ini wali Allah. Dia ini doa dia makbul. Kalau dia doa nak pergi seberang laut, nak pergi seberang sungai, dia doa ya Allah nak jalan ke hari ni, dia boleh jalan ke hari. Nak tak ilmu tu nak? Kalau nak, mari sini pisang 3 sikat. Oh sedap boleh jalan ke hari. Maknanya dia kalau nak begitu. Tapi satu hari dia pun nak pergi seberang, dia menengok perahu tak ada. Perahu tak ada. Sampailah mari pun nambah buk mari buk. Orang panggil pun nambah pada hari tu. Jadi dia pun naik. Orang heran kan kamu ni kan orang yang tu. Kenapa kamu tidak berdoa pada Allah? Yang macam tu, yang berapa ni? Yang menyebabkan kamu ni boleh jalan. Dia kata kalau aku doa pada Allah nak jalan tahi, boleh jalan tahi. Kata aku nak naik nambah tu. Dan macam mana kau yang kamu doa tu, yang kamu berdoa, apa ni yang menyebabkan Allah Ta'ala terima kamu doa kamu boleh terima. Macam mana cara kamu doa? Oh, nak tahu kan? Dia pun follow orang tu dalam laut. Sungai. Tahu? Dia tolak kawan tu dalam sungai, lemah kawan. Rupanya tak ada berenang. Bila tak pandai berenang, dia pun sungguh-sungguh minta wali tu duduk saja je tengok. Wali tu duduk saja je tengok. Bila dia minta tolong tak ada orang, akhir sekali adalah orang tolong selamat. Wali tu tak selamatkan dia. Dia pun tanya, apa awak tolong saya? Macam mana ketika lemah agak ke siapa? Aku agak ke Tuhan. Dan yang kamu boleh tu, aku doa sungguh-sungguh biar Allah Ta'ala tolong aku orang tu. Itu cara aku doa sungguh-sungguh. Sebab aku tolak masuk dalam sungai. Maknanya banyak kabur biar sungguh-sungguh doa. Maka demikianlah kita dalam awal amal ibadat memang kena sungguh-sungguh. Hari ni kalah juga, ya Allah, dia dulu lagi nak puasa sunat. Tak boleh 10 tahun kau dah puasa sunat campur. Berat sungguhlah. Semua. Tapi ya 10 tahun, 20 tahun doa jangan tinggal. Minta juga dengan Allah Ta'ala. Ini sebagai contoh sajalah. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.